perlu kita lakukan apabila mendengar bunyi ini? Bila mendengar loceng kecemasan yang panjang dan bertalu-talu dibunyikan, pastikan anda padamkan lampu dan kipas. Kedua, pastikan bilik-bilik darjah, pejabat dan bangunan tertentu dikunci dan ditutup rapat sebelum ditinggalkan. Sekiranya masa kritikal, tidak perlu berbuat demikian. Ketiga, anda hanya dibenarkan membawa barang-barang penting seperti kad pengenalan, wang, barang kemas dan seumpamanya yang senang dibawa. Keempat, tinggalkan bilik-bilik atau bangunan dalam keadaan teratur, senyap tetapi pantas. Jangan berkeliaran di bangunan kecuali petugas khas yang bertanggungjawab membuat demikian. Jaga keselamatan diri dan kumpulan anda. Kelima, anda dikehendaki berkumpul di tempat yang telah ditetapkan seperti pelan laluan ini. Mari kita lihat tugas anda sebagai seorang murid. Yang pertama, masukkan kerusi di bawah meja. Yang kedua, tidak dibenarkan membawa beg. Yang ketiga, matikan suis lampu dan kipas. Yang keempat, beratur di luar bilik darjah. Yang kelima, berjalan tetapi jangan berlari. Mengikut barisan ke padang dengan senyap dan pantas. Yang keenam, apabila di padang, murid beratur mengikut barisan dan kelas seperti waktu perhimpunan. Okey, situasi itu tadi apabila murid mendengar bunyi loceng kecemasan. Jadi, murid perlu berhenti membuat aktiviti, masukkan buku, tinggalkan beg dan membawa barangan yang bernilai saja, tutup suis lampu dan kipas, keluar dan berbaris untuk ke tempat perhimpunan. Sekiranya berlaku kecemasan, pelajar perlu bergerak dengan pantas ke tempat berkumpul. Diingatkan agar pelajar tidak bertolak dan berlari menuju ke tempat berkumpul. Pelajar haruslah menggunakan tangga yang berhampiran untuk menuju ke tempat berkumpul. Semasa menuju ke tempat berkumpul, pelajar harus mengikut arah laluan kecemasan yang telah ditetapkan di tangga dan di dinding bangunan sekolah. Loceng kecemasan biasanya dibunyikan lebih panjang berbanding loceng biasa. Ada setengah tempat menggunakan siren sebagai loceng kecemasan. Baik, padang sekolah merupakan tempat berkumpul sewaktu berlakunya kecemasan. Sewaktu berlakunya kecemasan, guru tingkatan akan membawa anda ke padang sekolah dan mengumpulkan anda mengikut tingkatan masing-masing. Sewaktu di tempat berkumpul, sila pastikan anda berkumpul mengikut kelas masing-masing dan mengikut jantina. Guru tingkatan akan mengira jumlah pelajar mengikut tingkatan masing-masing. Sekiranya ada kawan anda yang tidak berada di tempat berkumpul, sila maklumkan kepada guru kelas anda. Guru perlu membantu ketua kelas atau pelajar mengatur perjalanan keluar dari bilik darjah ke padang. Yang kedua, pastikan pintu bilik darjah dan bilik guru ditutup. Sekiranya masa kritikal, tidak perlu menutup pintu. Yang ketiga, membantu menyusun kedudukan murid-murid mengikut kelompok di padang seperti dalam pelan laluan keluar. Yang keempat, memastikan semua suis ditutup. Tugas guru di makmal sains atau di bengkel RBT. Yang pertama, guru perlu tamatkan eksperimen atau kerja pertukangan serta-merta. Guru perlu tenangkan murid-murid ketika itu.
Yang kedua, guru perlu padamkan semua api yang digunakan ketika menjalankan eksperimen, matikan semua switch lampu, kipas dan tanggalkan plug dari soket-soket berkenaan. Yang ketiga, guru perlu arahkan semua murid memasukkan kerusi di bawah meja, beratur dengan tertib dan berjalan keluar mengikut laluan keluar dengan senyap dan pantas. Okey, yang keempat, tutup pintu bilik. Sekiranya masa kritikal, tidak perlu berbuat demikian. Begitu juga dengan guru di pusat sumber, makmal komputer dan bilik-bilik khas. Okay. Guru hendaklah mengarahkan murid-murid berhenti membaca dengan serta-merta dan kembalikan bahan bacaan ke tempat asal. Matikan semua switch lampu, kipas dan tanggalkan plug dari soket yang berkenaan. Guru hendaklah arahkan murid memasukkan kerusi di bawah meja, beratur dengan tertib dan berjalan keluar secara senyap dan pantas. Tutup tingkap dan pintu sebelum meninggalkan bangunan. Sekiranya masa kritikal, tidak perlu berbuat demikian. Setelah semua murid berkumpul di padang, semua guru hendaklah memastikan tiada murid yang tercicir dalam kumpulan mereka ataupun merayau-rayau. Guru juga hendaklah memastikan keselamatan murid terjamin sepanjang berada di padang. Seterusnya, tugas kaki tangan pejabat. Yang pertama, hendaklah menutup semua tingkap. Yang kedua, mengunci laci-laci dan rak dengan kemas. Kemudian, hendaklah matikan semua switch lampu, kipas dan komputer serta cabut plug dari soket. Yang keempat, sila tinggalkan bangunan dengan teratur dan selamat. Sekiranya ada tetamu di pejabat, bawalah bersama tetamu tersebut ke padang mengikut laluan. Pastikan pintu pejabat dikunci. Sekiranya masa kritikal tidak perlu berbuat demikian. Dan akhir sekali, hendaklah membawa jadual kedatangan atau senarai nama murid. Tugas pekerja sekolah. Semua pekerja sekolah diminta meninggalkan bilik dengan segera. Ketua pekerja pastikan bahawa lampu dan kipas sudah dipadamkan dan menutup pintu bilik dengan rapat. Ketua pekerja hendaklah mengarahkan semua pekerja berada di pintu pagar masuk dan beberapa pekerja diminta membantu bomba membuka mana-mana bilik yang diperlukan oleh bomba. Untuk tindakan pekerja kantin, kerja memasak dan penjualan serta lain-lain kerja yang sedang dilakukan hendaklah diberhentikan serta-merta ketika mendengar bunyi loceng kecemasan. Arahkan semua pelanggan berhenti makan serta-merta dan berjalan ke padang mengikut laluan yang telah ditetapkan. Okay. Ketua kantin perlu memastikan semua switch lampu, kipas, radio, peti sejuk dipadamkan. Cabut plug daripada soket. Sebelum anda meninggalkan bangunan, pastikan makanan ditutup dan tutup semua tingkap dan kunci dengan segera. Tugas ketua peronda atau peronda yang dilantik. Pengawal keselamatan dan guru bertugas hendaklah meronda ke setiap bangunan atau kawasan sekolah dan membuat laporan kepada bomba jika dikehendaki. Akhir sekali, siapakah orang yang patut menghubungi pihak bomba? Mereka ialah kaki tangan pejabat atau pengetua. Ini kerana mereka adalah orang yang berada berhampiran dengan telefon pejabat. Ini merupakan alat pemadam api jika berlakunya kecemasan. Alat pemadam api ini hanya boleh digunakan untuk kebakaran yang kecil saja ataupun punca api yang kecil. Ingat, jangan sekali-kali bermain dengan alat pemadam api ini kerana kita tidak tahu bila masakah kita perlu menggunakannya dan alat pemadam api ini hanya boleh digunakan sekali saja. Sentiasa berwaspada dengan ancaman dan bahaya di persekitaran anda. Ingat, kealpaan dan kelalaian boleh membawa pada